Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin fil afiyah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati semua pegawai-pegawai masjid, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Firdaus bin Osman, Imam 3 Masjid Jami' Sungai Pelong, merangkap bendahari masjid. Seterusnya barisan jawatankuasa Qaryah Masjid Jami' Sungai Pelong, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat masih lagi dikurniakan Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dan kesihatan, dan sama-sama marilah kita gunakan nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita ini sementara kita masih bertenaga, masih sihat walafiat, mempunyai masa. Kita terus beramal ibadah, tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan istighfar, banyakkan salawat, banyakkan zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan tingkatkan lagi amal ibadah kita. Mudah-mudahan dengan amal ibadah kita inilah yang akan menjamin kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah taala, malam ni saya menggantikan Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Haji Ahmad Ismail yang sedang menunaikan ibadah umrah, ya. Dan kebiasaan kalau kuliah ganti saya akan bawa tajuk pengurusan jenazah. Tapi sebab pengurusan jenazah tajuk kita dah habis, dah selesai, dah ke bumi jenazah, so tak ada lagi lah tajuk jenazah, kan. Walaupun permintaan Biro Berdakwah Ustaz Rahmat minta diulang, saya cakap tak apalah, kita cari tajuk yang sedikit berbeza. Malam ni kita akan sentuh bermula pada malam ini. Kalau kuliah ganti, kalau saya masuk, insya-Allah saya akan bawa tajuk ni Imam Muda. Imam Muda. Tajuk dia biar fokus imam muda. Biar jadi imam terus muda, walaupun usianya lanjut usia, dia bila jadi imam dia akan jadi muda automatik, insya-Allah. Jadi sebenarnya ambil daripada inspirasi daripada buku ni lah. Tajuk buku ni Imam Muda, Panduan Imam bila dan solat berjamaah. Saya tidak bertujuan dalam kuliah ini, tidak bertujuan untuk mengajar tuan-tuan tentang solat, sebab kita dah ada tajuk tahsin solat, kan. Kita dah ada Ustaz Ridwan, Ustaz Zaini juga dah telah membicarakan tentang solat, kan. Bukan kita nak khusus kepada cara solat, tetapi khususnya lebih kepada kita akan sentuh tentang berkaitan dengan azan dan muazzin. Hari ini kita akan sentuh cerita pasal azan dan muazzin. Nanti kita akan sentuh tentang solat berjamaah. Sebab kita yang tiga, kita akan sentuh tentang kriteria imam. Kriteria imam. Dia tidak sentuh tentang macam mana nak solat, tetapi siapa imam, apa ciri-ciri nak jadi imam, keprihatinan imam. Nanti bacaan Al-Fatihah sedikit kita sentuh. Kelebihan dan ancaman menjadi imam. Ada ancamannya tuan-tuan,
ada lebih dan ada ancaman. Ada kelebihan dan ada ancaman juga. Ada yang ketujuh, kita sentuh bab makmum. Makmum bab makmum, siapa apa itu makmum muafiq, apa pula makmum masbuk, solat dalam peperangan, bab 11 sujud sahwi, dan yang ke-12 qada solat. Ni yang akan kita bicarakan tentang tentang solat berjamaah. Adinah tentang isu-isu yang kita akan bangkitkan. Dia sentuh juga tentang cara-cara solat, cuma tapi dia tidak khusus. Jadi kita akan bicara secara umum, bicara secara umum, supaya apa ni, dia pengetahuan yang sedikit berbeza. Walaupun ibu-ibu pun boleh ambil dia sebagai ilmu, sebagai ilmu, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita akan masuk dalam bab satu. Yang pertama sekali kita akan sentuh bab berkaitan dengan azan dan muazzin. Azan dan muazzin. Dalam azan, bab satu azan dan muazzin ni kita akan sentuh tentang apa itu muazzin ataupun bilal. Kita sentuh tentang azan. Kita akan seroti sejarah disyariatkan azan. Hari ini kita akan bicara lafaz azan dan cara sahutannya. Dia simple, tuan-tuan dah biasa buat, tak ada masalah sebenarnya. Tapi kita nak review semula dan kita nak ulang kaji sahaja. Ulang kaji sahaja. Nanti akan datang kita akan sentuh tentang syarat-syarat azan dan iqamah, perkara sunat ketika azan, perkara yang makruh dilakukan ketika azan, perkara yang disunatkan dilaungkan azan. Tadi perkara sunat ketika azan, yang H tu perkara yang disunatkan dilaungkan azan. Apa? Rumah terbakar, kecemasan ni azan, tengah ribut, itu perkara-perkara yang dapat anak, dapat cucu, disunatkan azan. Lagi pengetahuan tentang azan dan kelebihan azan dan yang melaungkannya. Ni kita pasal azan saja dalam bab ini, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu yang dirahmati Allah Taala, kita tajuk A, muazzin ataupun bilal. Baik. Apa itu muazzin ataupun apa itu bilal? Muazzin diambil dari perkataan. Muazzin diambil daripada lafaz bahasa Arab, daripada lafaz bahasa Arab azana. Pada sudut ilmu sharaf, muazzin, muazzin adalah isim fa'il, daripada fa'il sulasi mazid yang membawa pengertian orang yang melaungkan azan, ya. Muazzin itu ialah orang yang melaungkan azan. Siapa tak kisahlah dia azan di mana saja, di surau ke, di surau R&R ke, dalam kapal terbang ke, dalam kereta api ke, dalam bas ke, ataupun apatah lagi di masjid ataupun di surau, di tanah lapak atau di mana saja, orang yang azan itu dipanggil muazzin. Orang yang azan itu ialah dipanggil sebagai muazzin. Di kalangan masyarakat kita, muazzin lebih dikenali dengan panggilan Bilal ataupun Tok Bilal. Tok Bilal pun dah gambar dah, orangnya mesti macam orang tua, kan? Patut tak boleh, bukan tak boleh, sepatutnya letak ni Abang Bilal. Viral sikit bunyi dia, kan? Boleh dapat orang muda Abang Bilal, okey, tak apa, lepas ni kita cari orang muda, atau Tok Bilal, iaitu orang yang memikul tanggungjawab sebagai tukang azan. Gelaran Bilal diambil sempena nama seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Bilal bin Rabah. Beliau adalah orang yang mula-mula sekali melaungkan azan apabila disyariatkan. Kita panggil Bilal, Tok Bilal tu, nama Bilal tu kita ambil daripada nama salah seorang sahabat, iaitu Bilal bin Rabah, di mana Bilal bin Rabah ini orang yang mula-mula sekali melaungkan azan, ketika disyariatkan azan. Pendek kata, orang yang mula-mula sekali yang melaungkan azan di dunia ini, di dunia ini ialah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ya, sahabat Nabi. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab, orang yang melaungkan azan
dipanggil sebagai muazzin, muazzin. Okey. Tapi tak ada masalah lah, sebab masyarakat kita nama Bilal pun orang tak faham itu adalah muazzin ataupun orang yang melaungkan azan. Baik. Pergi bab yang seterusnya, berkaitan dengan azan. Apa itu azan? Dalam bahasa, pada bahasa, azan bermaksud memberitahu atau seruan, peristiharaan dan pengumuman. Itu maksud dari sudut bahasa. Dari segi syarak, zikir yang ditentukan untuk memberitahu setelah masuknya waktu solat fardu, azan disampaikan oleh muazzin. Zikir yang ditentukan untuk memberitahu telah masuknya waktu solat fardu, azan disampaikan oleh muazzin. Zikir-zikir tu ya Allahu Akbar. Speaker atas buka, tak buka kan? Jangan tu orang ingat dah azan isyak nanti. Jadi zikir-zikir Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah. Zikir-zikir. Nak bagi tahu orang ramai di luar sana bahawa waktu solat telah pun masuk ataupun telah pun tiba. Cara kita nak beritahu orang di luar sana waktu telah masuk ialah dengan melaungkan azan dengan zikir-zikir yang ditentukan. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-58, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzuwan wa la'ibah dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan apabila kamu menyeru, yakni azan, untuk mengerjakan solat, maka jadikan solat itu sebagai, mereka menjadikan solat itu sebagai ejek-ejekan dan permainan. Yang demikian itu ialah kerana mereka suatu kaum yang tidak berakal. Dalam satu hadis Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli fa idza hadaratas salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal yu'ammakum akbarukum. Solatlah kalian seperti mana kalian melihat aku solat. Jika waktu solat sudah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling tua di kalangan kamu. Hadis sahih Bukhari dalam bab azan dalam 595. Jadi dalam ayat Quran dan hadis ini adalah adalah dalil berkaitan dengan mengapa kita kena laungkan azan apabila kita telah masuk waktu solat, kerana itu adalah perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah disyariatkan azan. Sejarahnya, apakah sejarah pensyariatan azan? Azan mula disyariatkan pada tahun pertama hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maknanya azan ni mulanya di Madinah. Azan ini mulanya di Madinah. Maknanya tahun pertama Nabi berada di Madinah. Maknanya Nabi dah jadi Nabi 13 tahun semasa di Makkah. Selepas 13 tahun Nabi berhijrah ke Madinah. Tahun pertama di Madinah itulah disyariatkan supaya azan dikumandangkan. Para sahabat merasa sukar untuk melakukan solat berjamaah, dan mereka tidak tahu bagaimanakah cara yang terbaik untuk mewar-warkan kepada orang ramai tentang masuknya solat, waktu solat, dan untuk mengajak solat berjamaah. Maknanya permasalahan pada ketika itu ialah macam mana nak tahu dah masuk waktu. Macam mana nak tahu dah masuk waktu? Macam mana nak tahu waktu subuh? Sebab gelap sama je. Gelapnya sama je. Macam mana nak tahu waktu asar, zuhur asar? Macam mana nak tahu waktu maghrib? Senang nak detect sebab maghrib matahari terbenam, terus itu adalah waktu maghrib. Kalau zuhur matahari tergelincir,
tergelincir matahari, itu adalah waktu zuhur. Boleh kita boleh tahu. Tapi macam mana nak bagi tahu orang ramai? Yang tahu tahulah, yang tak tahu macam mana? Macam kita orang-orang biasa ni, macam mana? Kalau kita satu hari tak tengok TV, satu hari tak dengar radio, kan? Tak ada handphone dan sebagainya, kan? Tak jauh daripada masjid ataupun surau, bagaimana kita nak tahu mengenai dah masuk ataupun belum masuk waktu solat? Macam mana kita nak tahu? Tu kena ada kemahiran. Sebab takut kita solat tapi belum masuk waktunya. Bila solat belum masuk waktunya, tak sah solat tersebut. Bila dah kita solat tapi tak masuk waktu lagi, kita solat zuhur masuk 1:05, pukul 1 kita solat zuhur, tak sah solat tersebut. Sebab apa? Belum masuk waktunya lagi, kan? Jadi macam mana kita nak bagi tahu pada ketika itulah, macam mana nak bagi tahu pada masyarakat bahawa waktu solat telah pun masuk, telah masuk waktu solat. Macam mana caranya? Supaya bila ada caranya, orang boleh terus datang ke masjid, berkumpul untuk solat berjamaah. Lantas mereka bermesyuarat untuk mendapatkan kata putus. Bermacam-macam, berbagai-bagai cadangan yang dikemukakan. Ada yang mahu dipukul gendang apabila masuknya waktu solat. Ada cadangan, pukul gendang, dung 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 dung. Ada gendang, supaya bila pukul gendang, semua satu kawasan Madinah ni boleh dengar. Ada yang mahu dihidupkan api, kan? Hidupkan api macam obor ke macam mana ke, kan? Macam kuali Commonwealth tu, sukan Olimpik kan, masuk ada api tu, dinyalakan api. Ataupun ada juga yang mahu dinaikkan bendera sebagai tanda masuknya waktu solat. Ada cadangkan bila masuk waktu solat, pasang bendera tinggi-tinggi. Orang tengok daripada jauh, oh dah ada bendera, maka boleh masuklah waktu solat. Macam-macam cadangan. Ada yang cadangkan nak bunyikan loceng pun ada, macam-macam cadangan. Tapi loceng ni dah ikut kaum Majusi, Majusi api, Majusi api. Yang ikut dihidupkan ni ikut apa? Dah ikut cara Majusi hidupkan api, kan? Macam macam atau meniru agama daripada agama meniru cara daripada agama lain pula, Jadi macam mana cara yang kita nak cari cara yang berbeza lain daripada orang lain untuk kita beritahu kepada masyarakat bahawa waktu telah masuk, dengan iradat dan kudrat daripada Allah. Pada malamnya, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid telah bermimpi tentang cara melaungkan azan serta kalimah-kalimahnya. Abdullah bin Zaid bermimpi, kan? Maknanya Allah Ta'ala kurniakan, ilhamkan. Jadi nak ceritakan azan ini bukan Nabi SAW dapat wahyu. Wahyu tu bukan datang direct daripada malaikat Jibril beritahu pada macam mana diturunkan Al-Quran, tapi nak beritahu azan ini melalui orang awam, dari sahabat Nabi. Tapi bukanlah sahabat Nabi itu berjumpa Jibril, tak. Tapi sahabat ni dimimpikan dengan cara-cara untuk melaungkan azan, kalimah-kalimah azan. Nama dia Abdullah bin Zaid. Abdullah Zaid telah bermimpi tentang cara melaungkan azan serta kalimah-kalimahnya. Apabila terjaga dari mimpi, beliau lalu menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cerita tentang mimpi tersebut. Mimpi beliau itu telah dibenarkan dan disahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata betul, ini yang kau sebut ni, ini cara yang betul. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha la ru'ya haqqu insyaallahu faqum ma'a Bilal fa'alqi alaihi ma ra'aita falyu'adhdhin bihi fa innahu anda sawta minka. Faqumtu ma'a Bilal faja'altu ulqihi alaihi yu'adhdhin bihi qala fasami'a dhalika
Umar bin Khattab wa huwa fi baitihi fa kharaja yajurru ridaahu wa yaqulu wallazi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falillahil hamd. Dengan izin Allah ia mimpi yang benar. Berdirilah bersama Bilal dan sampaikan kepadanya apa yang kamu lihat supaya dia boleh melaungkan azan kerana suaranya lebih kuat daripada kamu. Lalu saya bangun bersama Bilal dan menyampaikan kepadanya. Lantas dia pun melaungkan azan. Umar bin Al-Khattab yang berada di rumahnya mendengar laungan azan tersebut, lalu keluar sambil menarik jubahnya. Katanya, demi Tuhan yang mengutuskan engkau dengan kebenaran wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya juga melihat seperti apa yang dilihatnya, yakni Abdullah. Baginda menjawab, segala pujian bagi Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ini hadis. Maknanya Nabi membenarkan apa yang telah dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid, itu benar mimpinya itu. Itulah cara melaungkan azan. Tapi Nabi tak pilih Abdullah bin Zaid inti untuk melaungkan azan, kan? Nabi minta Bilal bin Rabah untuk melaungkan azan. Sebab apa? Walaupun diceritakan Bilal bin Rabah ni tak handsome, kan? Tak cantik, tak lawa, tapi suaranya kuat, sangat kuat. Satu Madinah boleh dengar suara Bilal bin Rabah. Jadi apa kata? Ini sejarah pensyariatan azan. Sejarah pensyariatan azan. Azan tidak diturun direct macam mana Quran diturunkan wahyunya, daripada melalui Jibril kepada wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi azan melalui ilham mimpi daripada para sahabat. Rupa-rupanya Sayyidina Abu Umar Al-Khattab juga mendapat mimpi yang sama, macam mana Abdullah bin Zaid bermimpi. Jadi Abdullah bin Zaid bermimpi, cerita pada Nabi suruh azan, suruh Bilal azan, didengar oleh Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab pun kata, ini betul, yang aku dengar malam tadi pun sama macam ni juga, dia kata. Jadi maknanya itulah sejarah pensyariatan azan. Baik. Lafaz azan dan cara sahutannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar azan, maka jawablah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Hadis sahih Bukhari. Dan satu lagi hadis, qala Yahya wa haddatsani ba'du ikhwanina annahu qala lamma qala hayya 'alas salah qala la haula wa la quwwata illa billah wa qala hakadha sami'na nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul. Yahya berkata, dan telah menceritakan kepadaku sebahagian saudara kami berkata, jika muazzin mengucapkan hayya 'alas salah, yakni mari mengerjakan salat, dia menjawab la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah. Dia berkata, demikianlah kami mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis sahih Bukhari. Jadi bila dengar la hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, jawabnya dia ialah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada kekuatan, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah. Lafaz-lafaz lain kita ikut Allahu akbar, Allahu akbar. Nanti kita tengok kat sini. Okey, lafaz azan, kalimah Allah sebelah kiri tu kalimah azan, sebelah kanan sahutan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa yang lain pun jawab, yang mendengar pun jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Bila sebut lagi Allahu akbar, Allahu akbar, biasa lafaz yang kedua lagi panjang sedikit daripada lafaz yang pertama. Nak membezakan
lafaz pertama ke lafaz kedua, lafaz pertama sedikit pendek, lafaz kedua sedikit panjang. Jadi yang dengar pun sahut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian terus asyhadu an la ilaha illallah. Maka kita pun jawab asyhadu an la ilaha illallah. Bila sama lagi asyhadu an la ilaha illallah. Saya tak boleh kuat-kuat tuan-tuan, nanti ni yang dengar ingat isyak ni. Kita kat dalam ni kan, kalau apa kat dalam boleh kita faham lah. Nanti yang kat luar tak dengar, tiba-tiba dengar azan dah, dia sembahyang isyak lah, jadi tak sah nanti isyak dia. Jadi kita pun jawab asyhadu an la ilaha illallah. Bilal pun sebut, muazzin pun sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pun jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal pun sekali lagi sebut, dua kali yang kedua asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita pun jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan bila si Bilal Aziz sebut hayya 'alas salah, kita pun jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan bantuan Allah. Maknanya bila Bilal ajak, marilah mengerjakan solat, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Bukan kita jawab balik hayya 'alas solat juga. Bilal ajak kita solat, kita pun jomlah kita solat, gitu macam. Tapi kita sebut dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maknanya kita solat ni, kita datang solat berjamaah ataupun kita solat ni, semua kita sebenarnya tak berdaya, tak ada daya upaya kita, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nak tunjukkan tuan-tuan, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ni, kita ni tak ada apa-apa tuan. Tak ada apa-apa pun pada kita. Kekuatan kita, tenaga kita, semua datang daripada Allah Taala. Semuanya yang sihat itu pinjaman saja. Allah Taala bagi kita pinjam, kan? Allah Taala bagi kita pinjam je. Anggota kita, nikmat yang kita dapat makan sedap, semuanya adalah pinjaman Allah Subhanahu wa taala. Tiba masa pulang balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak pulang tu macam-macam. Allah Taala tarik dengan sakit, Allah Ta'ala tarik dengan kehilangan anggota, tiba-tiba tangan tak ada dan sebagainya, kaki potong dan sebagainya. Itu semua Allah Ta'ala ambil balik. Ataupun dengan cara kematian. Itu sebab tu kembali juga nyawa kita ni akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dapat pinjam dekat dunia, pulang balik kepada Allah Ta'ala. Jadi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, upaya, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Baik, kemudian hayya 'alas salah. Bila sebut lagi la haula wala quwwata illa billah. Kemudian jawablah apa? Sama lagi hayya 'alal falah, tuju kejayaan. Marilah menuju kemenangan untuk kejayaan. Sebut juga la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya kekuatan melainkan dengan izin Allah. Kita tak akan berjaya, kita tak akan menang, semua dengan izin Allah Ta'ala. Hayya 'alal falah. Biasa lafaz yang kedua akan lebih panjang daripada lafaz yang pertama. Kita pun jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, kita pun jawab la Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, kita pun jawab la ilaha illallah. Itu cara kita menyahut azan yang dilaungkan oleh muazzin. Mana bila ada muazzin melaungkan azan, kita disunatkan untuk jawab azan tersebut. Jawab azan tersebut, dapat pahala. Baik, kalau solat subuh, azan solat subuh, minta maaf tuan-tuan, tak berapa nak jelas. Sepatutnya saya type ni, tapi tadi masa agak mencemburui, jadi saya scan saja. Jadi kalau disebut as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, solat itu lebih baik daripada tidur. Maka jawablah sadaqta wa bararta wa ana minasyahidin. Sadaqta wa bararta wa ana minasyahidin. Engkau yakni muazzin telah berkata benar
dah memperolehi kebaikan yang banyak. Kita doakan untuk muazin, untuk Bilal kita kan. Kau memang benar. Kau banyak semoga kau dikurniakan kelebihan yang banyak. Untung tuan-tuan, orang yang jadi muazzin. Untung sangat-sangat kan. Sebab apa? Suaranya didengari oleh para malaikat. Didengari, ikhlas dia menjalankan tugas dia kerana Allah Ta'ala melaungkan azan, suaranya sampai ke para malaikat tuan-tuan kan. Dapat para malaikat dapat dengar, masyarakat dia dapat ajak masyarakat seluruh di tempat di azan itu untuk solat, besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain juga tuan-tuan, pemilihan ni kan, tolong tuan-tuan datang kan, cari muazzin yang baik. Cari muazzin yang tuan-tuan rasa layak. Bukan yang ada ni tak layak tuan-tuan. Saya kesian yang ada ni dah terbaik dah. Dia dah terbaik, lebih baik. Sepatutnya dia jadi mentor dah. Kan? Tapi sebab tak ada pengganti, tak ada yang menggalas, tak ada pelapis, tak ada pelapis. Mereka masih lagi meneran suara suara untuk melaungkan azan kan. Sebab tak ada orang. Mungkin ada tuan-tuan ni ada bakat terpendam, tapi tuan-tuan tak nak ketengahkan. Cuba ketengahkan kan. Siapa nak azan isyak? Kita bagi boleh kan? Bagi laluan je Pak Ocon tak ada masalah kan. Siapa nak azan kita bagi laluan, tak ada masalah. Jangan suruh saya dah jadi imam kan. Ada boleh ada siapa nak azan boleh azan isyak ni, kita bagi laluan. Dah belajar azan ni tadi? Okey kan. Kena ada pelapis tuan-tuan, kena cari kan. Kemudian jadi kalau nak dapat pelapis, kalau tuan-tuan nak pelapis yang muda, dia punya sumbangan pun kena besar tuan-tuan. Sebab anak-anak muda kita ni dia tidak lari-lari daripada bukan habuan. Sebab apa? Sebab rezeki kan. Dia nak tumpu satu tempat mesti ada hasil untuk dia. Bukan untuk kenyangkan perut dia, tapi sekadar jaga kebajikan. Sekadar jaga kebajikan dia. Tuan-tuan, kita tak boleh penuhi gaji dia kan. Kita tengok imam rawatib, Bilal rawatib kita kan, yang berkongsi jadual dengan Haji Ma'ruf. Dia orang muda kan, tapi dia tak boleh nak fokus 100% bertugas. Sebab apa? Dia kena cari rezeki, dia kena mengajar. Sabtu Ahad dia kena jadi fotografer, cari lagi rezeki, nak kahwin. Dia nak kahwin dah. Dia nak cari, dia ada tujuan dia nak kahwin, dia ada benda dia nak kejar. Kan? Jadi kita dia nak galas keperluan dia. Tapi kalau kita nak dia bertugas, dalam masa yang sama dia ada benda yang dia nak kena kejar kan. Kehidupan yang dia kena kejar kan. Kalau kita nak dia duduk 100% ada kat sini, kena keluar pelaburan. Siapa yang keluar pelaburan tu? Kita lah. Berjamaah lah, ahli Korea lah, sama-sama sumbang untuk dia. Tapi adakah kita kena bagi direct duit itu kepada dia? Kita taklah kan. Biasanya kita akan masuk tabung masjid dengan niat supaya masjid ini apinya dibayar, bilnya dibayar. Betul? Dan jadi orang-orang yang berkhidmat di masjid ini dibayar. Bab naik allowance, kalau tuan-tuan nak petikan dapat allowance, saya tak boleh nak komen kan. Sebab benda tu dah dilaporkan di pihak majlis agama. Tak apalah, nak lapor pun lapor kan. Kami pun tidak mendabik dada kata kami ini tidak bersalah kan. Tapi dengan rendah diri kami buat semana yang terdaya dan termampu. Jawatan ni semua kan, baik nazir, baik imam, baik siapa pun, sampailah pemerintah kira-kira jawatan kuasa, semuanya jawatan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu pun jawatan tu milik untuk kita kan. Dan yang kita pegang jawatan ini sebab amanah yang tuan-tuan bagilah masa mesyuarat pemilihan yang lalu. Amanah tu yang kita pegang. Tuan-tuan pilih calonkan saya jadi imam, tu tuan-tuan yang pilih. Saya tak calonkan diri saya, tuan-tuan yang mencalonkan diri saya. Saya tak salahkan tuan-tuan kan, sebab
Sebab tuan-tuan hanya calonkan sahaja yang mengiktiraf kelayakan daripada majlis agama, kan? Dan saya sahut apa tanggungjawab tu galas atas bahu saya. Dan bila kita jadi imam, bila pegawai masjid, jadi bilal ke jadi siap, memang kakinya kena ikat dalam masyarakat. Dia kena ikat dalam masjid. Tak boleh keluar tuan-tuan. Mana boleh keluar? Saya pun tak pergi kuliah tempat lain, tak pergi masjid tempat lain, walaupun ada paijaras, walaupun ada momo sempak, tak pergi tempat lain, stay kat sini. Walaupun tak bertugas, masih ada dekat sini. Hari raya kan, yang sepatutnya saya dah kahwin 10 tahun tuan-tuan, tapi tak pernah hari raya pertama saya ada dekat rumah mertua. Kat sini juga hari raya pertama. Saya ada isteri. Isteri saya pendam perasaan. Pendam perasaan. Jadi hargailah, bukan kita nak tuan-tuan terima kasih imam, bukan nak sembah macam tu, kan? Tapi tuan-tuan, saya berterima kasih pada tuan-tuan, kan? Tapi saya buat semampu. Kalau saya buat semampu saya. Yang itu yang ada, yang tuan-tuan nampak itu yang terbaik. Lebih saya tak dapat. Kalau tuan-tuan nak bersuara qori, saya tak mampulah nak galas. Kalau saya nak suruh jadi hafiz, lagilah saya bukan al-hafiz, saya al-habis. Al-Hafiz, bukan Al-Hafiz. Kalau juzuk 30 Al-Hafiz tu, saya kalau 30 juzuk, saya juzuk 30 pun tak selesai lagi. Gitu kan. Jadi tuan-tuan lah yang menghargai kami, sebab kami inilah yang menjalankan tugas nak menggalas tanggungjawab ni bukannya mudah. Dan lagi satu, tuan-tuan kena ingat, nak dapatkan sukarelawan yang berkhidmat untuk masjid ni bukannya mudah tuan-tuan. Sukarelawan yang mana ni? Yang bila speaker rosak dia pergi panjat, yang bancuh air dekat belakang, ada lampu sikit-sikit rosak dia pergi betulkan tanpa sebarang upah tuan-tuan. Dia pergi beli barang je, claim dengan masjid, tapi tak ada upah, kan? Benda wiring sikit-sikit, pintu pecah dia pergi betulkan. Sukarelawan yang tuan-tuan, dia sebalik tabir tuan-tuan tak nampak. Kalau tuan-tuan hadir, kalau 24 jam tuan-tuan kat sini, mungkin tuan-tuan nampak. Tapi kalau kita datang waktu solat je, kita tak perasan. Yang servis aircon, semua sukarelawan tuan-tuan. Tak ada kalau tuan-tuan kata nak kenyangkan perut, memang tidaklah, kan? Tapi claim lah barang-barang tu, claim lah pakai tabung masjid. Sukarelawan ni lah yang kita nak hargai. Hargailah. Hargailah mereka ni, yang kecil-kecil anak ni, yang buat kerja kecil-kecil tu. Baru cerita penyelenggaraan masjid ni ada beberapa kali tuan-tuan, dia kena fokus satu pengimarahan. Masjid kena jaga pengimarahan, tarik orang datang, imarahkan masjid. Tu kerja kami lah, bagi macam mana nak fikir macam mana nak bagi ramai lagi masjid. Yang kedua, kena jaga penyelenggaraan, maintenance, pipe pecah, lampu rosak, kan, pintu pecah, kan, kena settle lah, kan. Yang ketiga, kena jaga pembangunan, nak cerita masjid baru ke, bangunan baru ke, pembangunan. Dan keempat, kena jaga pentadbiran. Pentadbiran ni bawah dia ada cabang lagi, sumber manusia, human resource, itulah sukarelawan, imam, kan. Bawah lagi pentadbiran ada kerja-kerja surat menyurat, setiausaha, kan, ada kerja-kerja PA, kerja-kerja hubungan diplomatik, hubungan awam, berhubung dengan dengan majlis agama, dengan jabatan agama. Ada lagi pentadbiran, ada segi keuangan, pentadbiran keuangan, pengurusan keuangan, orang yang penting tuan-tuan. Dan semua ni kerjanya sukarela. Diorang ni kalau letak jawatan memang diorang baik je, sebab semua sukarela. Bukan ada gaji, bukannya ada gaji tetap, bukannya ada pencen, tak ada. Semuanya hanyalah sukarela. Jadi kalau kita petikaikan benda bab-bab yang kecil ini, kan, yang kata belanjanya besar, memanglah yang menggerakkan masjid ni semua manusia. Mana ada jin, mana ada menggerakkan manusia ini. Bukannya pokok, bukannya barang. Yang menggerakkannya manusia. Jadi manusianya lebih besar daripada belanja-belanja yang lain. Itu logik lah. Tapi kalau tuan-tuan bandingkan dengan program-program yang ada, tuan-tuan boleh bandingkan lah, insya-Allah, tuan-tuan boleh berfikir dengan bijak. Kalau tuan-tuan fikir pendek kata, jangan fikir sangat teknikal, yang banyak dipetikkan teknikal saja. Fikirkan macam mana nak imarahkan masjid, fikirkan macam mana nak dapatkan imam yang terbaik,
Fikir nak carikan Bilal yang terbaik, nak fikirkan macam mana nak dapatkan pegawai masjid siap yang baik, fikirkan yang itu. Cari tuan-tuan. Itu yang tanggungjawab tuan-tuan. Nanti 8, 15, 10 tuan-tuan kena calonkan dan pilih jawatankuasa yang baru. Sebab itu tanggungjawab ahli qaryah. Carilah yang terbaik. Kan? Cari yang terbaik. Jangan duk petikai itu, petikai ini. Buat apa? Kan? Sebab kita tak nak datang masjid ni hati panas, tak nak. Kita nak datang masjid ni ibadah kerana Allah Taala. Kan? Yang dipetikai tu hal pentadbiran, benda-benda teknikal sahaja, bab surat dah itu ini, kan? Tapi tak apalah nak petikai apa? Kita serah kepada Allah Taala. Kita pun tak mengaku kita ini benar, kan? Tapi sebab semuanya ada kesilapan. Semuanya ada kesilapan. Kita semua kena akui. Tak ada satu pun manusia ini tidak melakukan kesalahan. Mesti ada kesilapan dan kesalahan. Tapi yang penting misinya tuan-tuan sebagai ahli qaryah, sebagai jemaah, cari pelapisnya, cari imamnya yang terbaik. Tuan-tuan tak pilih saya, tak mestinya saya. Ada mungkin di luar, ada al-hafiz dekat luar sana. Panggil dia orang datang ke sini, khidmat untuk masjid ini. Kan? Panggil dia orang. Saya pun ada keluarga. Saya pun ada anak-anak. Saya kena fokus, saya kena cari rezeki saya. Kan? Jadi, tapi kalau tuan-tuan nak saya dekat sini, tuan-tuan dah ikat saya, kaki saya kat sini, saya tak boleh ke mana-mana. Kena faham. Kena faham. Tapi kalau tuan-tuan nak orang lain, panggil dia datang sini. Panggil. Solat berjemaah dekat sini, jadi imam kat sini, khidmat untuk kampung ini. Itu yang kita nak, kan? Betul lah? Jadi pastikan tuan-tuan ada tanggungjawab 8, 9, 10 ini macam kempen pilihan raya pula. Tak, saya nak cakap tuan-tuan ada tanggungjawab untuk tuan-tuan pilih. Tuan-tuan kena datang. Tuan-tuan salah pilih, itu tanggungjawab tuan-tuan di akhirat nanti. Jadi pilih, insya-Allah. Pilih, insya-Allah banyak calon yang terbaik. Semuanya terbaik, kan? Cari yang terbaik, insya-Allah. Wallahu alam. Jadi ada dah habis belum lagi tuan-tuan. Lafaz iqamat macam biasa, cuma bila disebut dengan qad qamatis salatu qad qamatis salah, jawablah dengan aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Semoga Allah terus mendirikan solat ini dan mengekalkannya. Baik, itu sahaja tuan-tuan pada malam ini. Seterusnya kita akan masuk dalam bab berkaitan dengan syarat-syarat azan dan iqamah. Perkara sunat ketika azan, perkara makruh dia ketika dilakukan ketika azan, perkara yang disunatkan dilakukan azan, lagi pengetahuan tentang azan dan kelebihan azan yang melakukannya. InsyaAllah kita akan bertemu pada masa yang lain lah. Ini sebab kuliah, walau bab ni hanya kuliah ganti sahaja, tidak ditentukan jadualnya. Jadi bila ada jadual yang kosong, kalau diminta untuk saya masuk, insya-Allah saya bawa bab ni lah, insya-Allah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.